Kejap. Mana Cikgu Nurawati tak pergi ni? Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Terima kasih kepada murid-murid 4 Alpha kerana sudi masuk ke kelas waktu malam ni ya. Cikgu betul-betul berasa terima kasih sangat-sangat. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa. Kita memang kalau boleh tak terus masuk ke dalam apa panggil itu, nak belajar apa tu biologi. Namun cikgu nak mulakan dengan sedikit housekeeping dalam 3 minit. Tak lama 3 minit saja. Jadi yang pertama, terima kasih juga kepada mereka yang telah masuk ke kelas Google Classroom ya. Google Classroom untuk biologi, Google Classroom untuk biologi 4 Alpha ni, tingkatan 4 Alpha ni. Okey, seperti yang dipaparkan pada skrin, ya, sekarang tengah rakam ya. Jadi kawan-kawan kamu yang tengok balik semula, mereka tahu. Jadi yang kod untuk kelas itu seperti yang tertera ya, X, Y, D, P, T, F, C. Jadi untuk menyenangkan kerja ni, cikgu paparkan macam ni supaya semua boleh nampak lah. Tak ada isu nanti kata oh tak tahu pun ataupun tak boleh nak masuk Google Classroom. Itu satu. Lepas tu dalam Google Classroom itu cikgu pun dah nampak. Terima kasih juga kepada mereka yang dah hantar kerja. Okey, ramai yang telah tengok. Tapi yang hantar ini adalah Felicia, Felicia Lim Lim Kesin, Muhammad Akif, Eng Wen Hao, Nur Anis dan juga para Timala. Bagus ya, cikgu pun dah bagi markah anda semua ini, maksudnya anda dah faham apa arahan cikgu. Okey, pastikan anda faham bahawa cikgu akan gunakan medium. Medium apa itu? Google Classroom untuk berkongsi nota PowerPoint cikgu. Nota PowerPoint ini. Jadi tak ada alasan kamu kata kamu tak tahu nota itu peroleh dari mana ya. Jadi kita buat secara formal. Maksudnya kamu dah tekan nota itu, baca ke tak baca, tolong tekan mark as done. Mark as done. Jadi maksudnya anda tahu ada nota itu, kamu boleh baca bila-bila masa kamu nak. Okey, bila-bila masa kamu nak. Jadi itu yang pertama, Google Classroom. Terima kasih kepada sekali lagi kepada mereka yang telah masuk ke kelas tersebut. Okey, ramai juga. Alhamdulillah, bagus-bagus. 15 murid ya. Yang lain tak tahu ke mana, 10 lagi kan. Jadi perkara kedua. Pertama, Google Classroom, settle dah. Perkara kedua, dengan cepat juga, housekeeping kejap. Ya, cikgu, sekarang saya ada buku tulis depan mata saya. Cikgu, sekarang saya ada buku tulis. Okey, ada buku tulis. Apa itu buku tulis? Kapen ke, buku nota ke, perlu tulis ke? Jawapan dia perlu tulis kan? Perlu. Jangan cakap tak tahu. Cikgu, tak tahu tulis apalah. Jadi cikgu bimbing kamu sekarang. Untuk 2-3 muka surah pertama itu, nak ke tak nak, kamu perlu buat seperti yang apa cikgu tunjuk pada skrin. Kamu akan tulis indeks. Cikgu, kenapa nak tulis indeks? Sabar ya. Sabar. Cikgu akan terangkan habis. Cikgu, apa itu indeks? Apa yang perlu ada dalam indeks? Secara ringkas, indeks ini adalah satu record. Record untuk apa yang kamu telah belajar dan bukti untuk sebagai PBB, pentaksiran bilik darjah. Okey, jadi seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin kamu, jangan kata tak nampak ya. Cikgu harap semua jelas. Okey, jelas ke tak? Nampak ke tak nampak? Kalau nampak, semua boleh baca apa yang kat skrin, sila angkat tangan. Cikgu tak nampak masa, angkat tangan. Cikgu nak tahu je. Okey, jelas ke tidak angkat tangan ya? Cikgu nak tahu. Okey, okey, bagus. Jadi, kita sambung Terima kasih, boleh turun tangan dah. Boleh dah, lower the hand. Okey, terima kasih. Jadi, cikgu sambung. Untuk indeks ini, ada 4 perkara yang kita titik berat dia. Iaitu bilangan, perkara, tarikh dan paling penting catatan. Dia tanda tangan cikgu lah tu. Jadi maksud dia, nak ke tak nak, contoh. Sekarang kita akan belajar bab 1. Belajar bab 1. Maka kita akan pergi ke isi kandungan. Okey, cikgu akan bagi tahu sekarang. Ya. Kita akan belajar pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Okey, jadi ini yang kita yang akan belajar. Jadi ini adalah bidang pembelajaran yang pertama, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Di dalam bab ini juga, okey, cikgu boleh buat kemas sikit ke tak? Boleh. Cikgu buat dengan cara yang kemas lagi sikit. Dengan cepat juga ya. Cikgu memang benda macam ni cikgu tak suka buang masa sangat. Nak terangkan saja.
Jadi di dalam bab 1 apa yang kamu belajar? Antara dia 1.1, 1.2, 1.3, ya, ikut dalam buku teks saja. Jadi dalam buku teks kamu dah nyatakan, okey, kamu akan belajar bidang biologi dan kerjaya, bla 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 bla. Ya, cikgu nak type pun tak ambil masa. Jadi kamu nampak di skrin, cikgu ambil copy dan paste dengan cepat, tapi kamu perlu tulis. Kamu perlu tulis. Okey, jadi seperti yang anda tengok pada skrin, murid-murid yang saya hormati sekalian, okey, kamu akan belajar bidang biologi dan kerjaya untuk bab 1 ini. Kamu juga akan belajar keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi, berkomunikasi dalam biologi dan penyiasatan saintifik dalam biologi untuk bab 1. Murid-murid, benda ini sangat penting. Benda ini sangat penting ya. Penting untuk apa? Sebagai record. Ya, cikgu dah cakap record banyak kali ya. Contoh hari ini kamu akan belajar 23 hari bulan 3. Banyak orang tak nampak tau. Jadi cikgu perlu tunjukkan pada skrin supaya anda faham. Hari ini kamu akan belajar ini, cikgu cuba akan masuk 3 bahagian. 1.1, 1.2, 1.3. Jadi kalau anda dah buat nota, kamu dah tengok, ataupun nota kamu tak buat, paling tidak cikgu akan minta kamu jawab latihan formatif dalam buku teks. Okey? 一说如果你懒惰的话, kalau malas nak buat nota, katanya kamu pandai sangat tak nak buat. Tapi cikgu bagi tahu ya, kamu tak tulis, memang tak akan faham apa-apa punya. Sebab benda ini memerlukan anda hafal banyak. Okey? Jadi apa yang kamu belajar pada bidang biologi dan kerjaya, nanti cikgu akan guna slide cikgu itu. Kalau kamu tak nak tulis nota, cikgu mewajibkan, wajib, buku tulis kamu mesti jawab semua praktis formatif dan praktis sumatif. Sumatif yang hujung sekali itu. Setiap bab hujung每一课的最后面它有一个sumatif. Cikgu mewajibkan anda menjawab praktis formatif untuk setiap bahagian tersebut. Okey? Jadi jangan kata kamu ada buku tulis tapi tak tahu dah tulis apa. Nota you malas, tak apa. Cikgu dah bagi dalam Google Classroom. Okey, kamu baca. Okey, guna handphone. Kononnya handphone kan? Okey. Mak, saya tengah baca nota. Okey, tak apa. Perlu tulis. Praktis formatif. Kalau anda rajin, kamu pula buat nota yang ringkas berdasarkan kepada PowerPoint slide dengan rujukan pada buku teks. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, boleh ke tak anda angkat tangan? Angkat tangan kalau anda jelas. Sila angkat tangan. Kalau tak jelas, baru tak angkat tangan. Cikgu nak tengok, cikgu nak screenshot ini ya. Jangan kata nanti kata tak jelas ya. Alia Natasha Nashwin Muhammad Danish. Muhammad Danish, okay, good. Jadi semua jelas ya? Jelas ya? Kita have a fair play sekarang. Jelas? Okay, bagus. Turun tangan sekarang. Turun, okay, bagus. Cikgu buka balik. Jadi cikgu dah jelaskan Google Classroom. Cikgu pun dah jelaskan untuk indeks. Indeks itu adalah bukti untuk kerja yang kamu patut buat. Andai kata masa depan, okay, cikgu tak sempat masuk kelas pun, kamu boleh jawab praktis formatif dengan rujuk kepada nota cikgu yang diada dalam Google Classroom. Jadi murid-murid, hari ini kita akan pergi yang perkara paling penting yang kita nak belajar. Okey, jangan kata masuk Google Meet ini, bukan Google Meet ini sembang saja, tidak. Jadi kita nak belajar. Okey, jadi seperti yang tertera pada skrin. Right, jadi cikgu nak tengok juga, nampak ke tak? Sekejap ya. Kenapa dia Sekejap. Okey, jelas ya. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, bab 1 ya, kita nak belajar pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Kita akan mulakan dengan bidang biologi dan kerjaya. Murid-murid, banyak orang salah faham. Okey, kamu salah faham ya? Cikgu perlu jelaskan ya. Oh, saya dengar orang kata belajar biologi nanti keluar tak ada kerja. Okey, tak ada kerja. Ataupun kedua, oh, biologi ni sangat susah. Sangat susah. Pertama, perlu faham bahawa kerja di luar sana dah mula tepu. Contohnya,
Kamu belajar perniagaan ke, perakaunan ke, sastera kan, nak jadi lawyer pun sama je. Banyak sangat tak? Mereka dah tepu. Jadi macam mana kamu nak cari kerja di tempat yang lain? Jadi kita memperkenalkan anda di bidang sains. Itu pasal Kementerian Pendidikan Malaysia sangat menekankan pada STEM, sains, teknologi, kejuruteraan, engineering dan matematik. Supaya anda boleh cari kerja di bidang selain daripada bidang sastera yang memang dah tepu lama dah, tapi masih orang tak percaya. Okey, silakan. Jadi dia kata kita tak cakap apa-apa. Jadi kita sekarang perkenalkan, cuba bukakan hati kamu. Jangan tutupkan hati. Ayah, saya dipilih masuk ni sebab mak ayah saya suruh ataupun sekolah paksa saya masuk. Bukan. Kamu diberi peluang sekarang. Jadi, apakah bidang biologi dan kerjaya dia? Kita tengok satu dari satu. Cuba buka hati dulu ya. Susah tak susah itu nanti. Okay. Jadi, kita perlu faham apa maksud biologi. Kalau anda tengok pada skrin kami sekarang, ya, slide ini pun dah dikongsikan di Google Classroom. Jadi, apakah biologi? Kamu semua dah tahu. Memang dah diajar di tingkatan 1 ke atas silap cikgu. Bio itu bermaksud hidup, life. Logi itu bermaksud maksudnya logos, tulisan Yunani, kajian. Jadi kita nak maksudnya kajian kepada kehidupan, sains kehidupan. Jadi, apa kaitan? Okey, untuk mereka yang belajar agama, khususnya agama. Tanya diri sendiri. Kamu cuba nak memahami manusia. Jadi, perlu ke tak perlu kamu ada asas biologi? Perlu ke tak perlu kamu ada asas biologi? Ataupun cakap atas sesuatu yang orang dengar dari TikTok ataupun orang ikut daripada media sosial. Paling tidak, tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Oh, orang kata suntik booster. Oh, saya dah suntik 2 kali. Sekarang kali ketiga panggil booster. Oh, lepas suntik kan, orang itu akan cepat mati ke? Mati pucuk ke? Tak boleh, maksudnya tak boleh jadi lelaki lagi ke? Ataupun hilang fungsi-fungsi badan ke? Ya ke? Pernah tanya ke tak ya ke tidak? Itu kalau kamu kata tak kisah, tanya diri sendiri juga. Pernah ke tak kamu dengar contohlah, barangan sales untuk makan supaya anda jadi makin sihat. Oh, makan ini kamu akan jadi umur panjang. Umur panjang. Ya ke? Kenapa? Kenapa benda yang begitu hebat kamu makan boleh jadi umur panjang? Jadi umur panjang kait dengan biologi kita. Biologi bukan pada manusia saja. Dia memang pada semua benda hidup. Tapi secara am pada kita. Saya nak kamu nampak faham dulu pada sendiri. Jadi, ia melibatkan kajian tentang organisma hidup dan juga kita lupa hubungan antara organisma dengan persekitaran semula jadi. Jadi dari biologi juga kita nampak. Contoh, manusia balik. Manusia. Bumi cuaca makin panas. Cuaca bumi makin panas. Okey. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Kamu pun tanya, ya. Apa kaitan dengan manusia? Tolonglah. Selagi kamu naik kereta, motor, guna apa-apa termasuk elektrik, kamu menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran bumi. Kadang-kadang kamu ingat kata yang dipanggil kesan rumah hijau. Ada yang panggil pemanasan global. Apa beza berdua-dua ini? Okey, apa beza? Jadi kamu menyumbang. Cikgu, saya duduk kat rumah pun menyumbang ke? Ya. Jadi apakah hubungan? Okey, jadi kita perlu faham. Ini biologi. Jadi kita sambung. Dalam Center Pembelajaran ini juga murid boleh menyeraikan bidang kajian biologi, kerjaya dan kemajuan dalam bidang yang berkaitan. Jadi dalam bidang kajian biologi, apa yang kamu belajar? Biologi ini ada bidang yang luas. Antara yang pertama, kamu belajar struktur dan fungsi. Okey, struktur dan fungsi. Iaitu biokimia. Jadi apa itu biokimia? Contoh, struktur protein. Apakah fungsi protein? Struktur vitamin. Apakah fungsi vitamin? Kamu dah belajar, tapi hanya nak ulang balik dan lebih mendalam. Okey, contohnya struktur glukosa, gula ringkas itu. Dan apakah fungsi dia? Fisiologi lebih kepada struktur, contohnya tangan. Kenapa tangan perlu bentuk macam ni? Sebab dia nak senang angkat. Jadi kenapa macam tu? Ada otot, ada tulang, ada ligamen, ada tendon. Jadi kita nak faham benda ni.
Kamu pun cakap, cikgu, fisiologi faham macam itu je ke? Murid-murid, faham ke tak? Kamu kalau minat nak buat robot, robot manusia, robot yang berbentuk manusia, kamu perlu faham dulu apa yang membuat manusia itu nampak manusia. Faham ke tak? Contoh kamu nak buat tangan. Kenapa kamu lukis tangan itu macam tak betul. Nampak macam tak benar. Jadi perlu faham fisiologi dulu. Otot dia macam mana. Itu pasal nak melukis pun perlu faham. Otot itu sebenarnya nak macam mana lukis supaya nampak dia lebih benar. Benar nampak macam otot lah yang memberikan fungsi. Morfologi pula lebih kepada apa yang kamu nampak secara fizikal. Okey? Belajar morfologi. Contoh bulu lebih tebal, bulu lebih kurang. Morfologi apa yang kamu nampak pada manusia. Jadi kenapa benda macam ni berlaku? Variasi kan? Kita nak faham semua benda ni. Tapi kita nak fokus kepada struktur dan fungsi. Kenapa ada bulu? Sitologi. Sitologi lebih kepada sel. Okey, sel. Struktur sel dan fungsi sel. Sitologi. Okey, jadi itu baru satu bahagian. Jadi sehingga sekarang, boleh tak cikgu tanya 2-3 orang? Cikgu nak pilih dulu ya. Okey. Ezrin Haziq, boleh faham ke tak? Ezrin Haziq, boleh faham tak? Ezrin Haziq, boleh bagi respon sikit pada cikgu tak? Sikit boleh lah. Ataupun kalau cikgu cakap terlaju. Nashwi, cikgu, Bayu guna buku kapen. Ya, kalau kamu rasa buku kapen itu cukup, anda tulislah. Untuk macam mana kata ya? Kalau kamu jenis yang suka bertulis dan hafalkan nota, kapen 10 buku pun boleh habisnya. Jadi ikut antara kamu semua. Nurin Zahira. Rasanya boleh ikut ke tak, Nurin Zahira? Cikgu tanya lagi seorang yang paling awal masuk tadi, Felicia. Felicia boleh ikut tak, Felicia Lim? Boleh ya? Kepada Ezrin Haziq ya. Okey, kalau anda kata sikit boleh, tak apa. Nanti kalau betul-betul nak ikut, tengok balik semula apa yang cikgu sebut ya. Cikgu betul-betul harap anda boleh ikut sampai habis lah. Okey, sampai habis, dan kalau betul-betul minat, belajar lagi. Okey, kita belajar lagi. Tengok dengar semula ataupun baca buku teks. Jadi cikgu sambung. Apa lagi yang kita belajar dalam biologi? Okey, contohnya perubahan dan perkembangan untuk organisma hidup. Okey, seperti melibatkan bidang genetik. Embryologi. Embryologi ni cikgu pun suka perkataan ni. Okey. Kalau untuk yang agama, contoh agama Islam pun sebut macam itulah, evolusi. Okey. Kita juga belajar benda hidup dan persekitaran. Yang melibatkan istilah ekologi. Ekologi ini adalah bidang biologi yang belajar hubungan satu benda hidup dengan benda hidup lain. Okey. Contoh, hubungan lembu dengan harimau. Contoh, benda hidup dengan benda hidup dan benda hidup dengan benda bukan hidup. Contoh, rumput dengan cahaya matahari, rumput dengan air. Apa hubungan mereka? Makin banyak air, makin banyak rumput. Cahaya matahari makin tinggi, rumput pun bertumbuh dengan makin cepat, pesat. Jadi hubungan. Inilah ekologi. Biasanya mereka akan ambil sampel lah. Sampel biasa kat hutan, sebab spesies banyak. Tapi tidak lupa juga ada ekologi di bandar juga. Bandar. Macam mana dengan benda organisma hidup di bandar. Hubungan benda hidup dan persekitaran dia. Biasanya kita akan fikir lipas. Lipas cockroach. Cockroach di tempat yang kotor. Itu satu ekologi juga. Kita nak faham kenapa tempat kotor ada lipas. Macam-macam lah. Biogeografi. Macam mana tempat yang berbeza geografi, tinggi ke rendah, tepi laut ke, atas dalam air ke, ataupun atas tanah, organisma dia berbeza. Okey, kenapa? Kita nak faham. Kita juga belajar biologi gunaan seperti bioteknologi nano, nano biotech dalam English.
Okey, bioinformatik dan bioperubatan. Ini keempat ini kalau kamu ada masa sempat tengoklah di YouTube ya. Read di YouTube. Bioteknologi cikgu, apa itu bioteknologi? Bahasa senang adalah teknologi kita faham, sains hasilkan sesuatu untuk kegunaan manusia. Bio, macam mana kita nak guna benda hidup untuk membawa kemudahan kepada manusia. Okey, macam mana kita nak guna benda hidup membawa kemudahan kepada manusia. Paling tidak macam food tech, biotech merangkumi food teknologi juga. Makanan teknologi makanan. Ingat, kamu macam mana membuat roti. Roti. Cikgu, roti tepung dan gula saja. Sorry, roti tepung itu satu perkara. Kamu perlukan yeast. Kamu perlukan yeast sejenis bulat. Paling tidak, kamu dah kata, roti saja pun. Okey, cikgu nak tanya juga. Macam susu masam, yogurt. Susu macam mana dia boleh jadi susu masam? Susu biasa kalau jual satu cawan, RM1. Jadi yogurt pula jual dalam RM3. Satu RM1 susu. Susu jadi yogurt boleh jual dalam RM3 sebab dia mengandungi nutrisi yang lebih tinggi. Jadi cikgu nak tanya, kalau kamu sebagai seorang peniaga, kamu nak jual susu itu susu fresh ke ataupun susu yogurt? Kalau dari segi untuk konsep cari duit. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak? Haziq, Ezri Haziq kan? Nampak ke tak? Faham ke tak faham? Boleh faham apa niat cikgu ke, untuk cerita satu persatu ke tadi? Ezri Haziq. Lepas tu cikgu boleh tanya ke tak Wen Hao? Wen Hao boleh ikut Wen Hao? Wen Hao? Are you there? Wen Hao? Wen Hao boleh ikut ke tak? Wen Hao? Ini mesti buka, boleh ikut lah. Bagus. Baru cikgu nak cakap je. Buka handphone ataupun laptop, main game. Tak nak. Cikgu salah faham je. Jadi kita sambung. Dan paling tidak, biologi kita belajar mengenai benda hidup. Kita akan belajar taksonomi, zoologi mengenai binatang haiwan, mikrobiologi mengenai benda-benda hidup yang halus. Cikgu, apa itu? Contoh, kalau kamu pernah main air di sekolah, kolam air sekolah, nampak hijau, betul? Nampak hijau. Cikgu kotor lah. Apa yang menjadikan air kolam dalam air kolam itu hijau? Cikgu, saya tahu. Mikroorganisma. Ya, betul. Tapi nama dia apa? Kumpulan dia. Ya, nama dia alga. Kalau kamu pernah belajar di tingkatan 1 ke 2, memang ada dia sebut. Alga. Okey? Alga. Kita tidak lupa juga botani mengenai tumbuh-tumbuhan. Bidang tumbuh-tumbuhan kita panggil botani. Dan itulah secara kamu belajar biologi cikgu. Jadi ini perlu saya salin ke tak nota ni? Jawapan untuk perlu ke tak perlu, cikgu tak jawab. Ini sebenarnya atas niat kamu. Kalau bagi cikgu nak cakap ya dah. Tapi yang wajib, cikgu memang wajibkan kamu buat ialah latihan formatif. Latihan formatif. Yang ini kalau kamu tulis untuk pemahaman, silakan. Bagus. Bagus ya. Dalam buku teks pun dia ada terangkan satu persatu yang murid-murid. Jangan nanti kata, cikgu saya tak tahu apa itu biologi. Apa yang belajar mengenai biologi? Sekarang kamu dah masuk tingkatan 4 dan masuk tingkatan 5. Kamu perlu faham, kamu bukan lagi macam sekolah rendah ataupun menengah rendah tingkatan 1 hingga 3. Belajar, habis belajar tak tahu nak buat apa. Kamu perlu bersedia untuk bekerja. Bersedia untuk bekerja. Jadi untuk tadi 2 orang yang masuk awal, cikgu dah tunjuk antara isu yang terkenal sekarang ialah IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Kamu sudah bersedia ke belum untuk keluar bekerja di suasana yang mak ayah kamu pun tak boleh jangkakan kamu kerja apa? Cikgu saya tahu, saya nak lepas ni nak jadi YouTuber. Ingat YouTuber itu senang ke murid-murid? Cikgu senang lah. Kalau kamu kata senang, silakan. Cikgu boleh bagi tahu kamu tidak senang ya. Okey, jadi apakah bidang kajian biologi yang ada? Antara dia struktur dan fungsi kan? Kamu boleh nampak, tadi cikgu dah terangkan, sekarang nampak dalam gambar lagi. Okey, kamu akan nampak ada bahan kimia.
Jadi apakah fungsi cecair ini contohnya? Cikgu pun tak boleh faham apa cecair ini ya. Tapi nampak biru. Okey, nampak biru. Jadi apa fungsi dia? Jadi kita faham apakah dalam benda biru ni, cecair biru ni yang boleh memberikan manfaat ataupun merosakkan badan kamu. Kamu tak tahu. Jadi kita nak faham. Okey, fisiologi seperti gambar ni kamu tengok. Okey, memahami bagaimana struktur badan kamu kait dengan fungsi dia. Struktur itu kait dengan fungsi. Kenapa tangan itu perlu nampak macam itu? Tangan. Mesti ada dua bahagian. Kenapa tangan dia tak boleh ada tiga, kasi nampak tiga bahagian? Ada sebab. Sebab struktur ini adalah untuk anda bengkok dan lurus. Bengkok dan lurus. Dan nampak macam tangan. Kepala macam mana? Semua ada fungsi dia. Okey, kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisme dan morfologi. Ini tulang ini dia lebih kepada anatomi. Anatomi adalah dalaman. Morfologi dia kat luar. Morfologi kat luar, sitologi berkenaan dengan sel. Okey, sel. Agak memalukan kalau kamu belajar biologi tetapi kamu tak boleh nak tengok sel melalui mikroskop. Agak memalukan. Jadi antara eksperimen bab 2 nanti yang wajib kamu buat ialah tengok sel pipi dan juga sel bawang di bawah mikroskop dan bezakan sel pipi dengan sel bawang. Okey? Perlu. Jangan kata kamu tak tahu apa benda ni. Cikgu ini nampak macam anggur. Tidak. Bukan ya. Ini sel. Tapi sel apa cikgu pun tak boleh nak jawab lah. Okey? Jadi perubahan dan perkembangan seperti genetik iaitu kajian mengenai jin, variasi genetik dan pewarisan dalam organisma. Embryology. Ini best. Kalau siapa yang budak Islam mesti pernah dengar. Dalam Quran ada sebut ya. Okey? Ketika kita dibentuk janingan, pembentukan itu bentuk dia macam lintah. Bentuk itu macam lintah. Besar. Jadi benda itu pun ada disebut dalam Quran. Itu kalau untuk yang Islam kata biologi ni boring lah, tak ada kaitan dengan agama. Belajar biologi lebih dekat untuk pemahaman agama. Dan juga evolusi. Ini yang bercanggah. Cikgu tadi kamu kata berkaitan. Evolusi ni saya tak percaya manusia daripada monyet. Cikgu tak suruh kamu percaya. Cikgu tak suruh kamu percaya, tapi tengok apa yang mereka fikir. Cuba faham apa itu evolusi je. Tengok je. Okey? Dan benda hidup dan persekitaran pula. Contohnya ekologi. Kamu nampak bagaimana tumbuh-tumbuhan dengan persekitaran yang ada cahaya ke macam-macam lah. Dan juga berkait dengan benda hidup lain. Kajian mengenai interaksi antara organisma dan persekitarannya. Dan biogeografi. Kenapa Malaysia ada ikan spesies A tapi ikan Russia tak ada? Kenapa Malaysia tak ada ikan salmon? Saya suka makan salmon. Tapi kenapa salmon ada kat Jepun, ada di laut dalam? Kenapa? Jadi itulah dia, kamu perlu faham. Apakah yang memberikan dia tempat itu adalah benda hidup itu memberikan kesesuaian kepada benda hidup itu untuk terus hidup. Okey, kalau kamu tengok biogunaan seperti bioteknologi, macam mana nak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam makmal. Bioteknologi nano pula lagi hebat. Ini siapa yang ikut aku panggil itu Avengers. Ikut Avengers kan. Kalau anda ikut Avengers, yang last kali Endgame itu kan Tony Stark, Iron Man itu dia tekankan semua benda keluar. Dia punya perisai badan dia itu keluar dari kulit. Dari mana datang? Rupa-rupanya nanotech. Benda itu sorok di bawah kulit dia. Dari segi zarah-zarah sorok di dalam sel. Jadi apabila dia aktifkan, jadi zarah-zarah itu keluar jadikanlah perisai atau baju perisai dia. Hebat kan? Cikgu boleh ke? Teori boleh. Sebab beza antara nano dan mikro. Nano dan mikro, mikrosel. Apabila orang sebut nano, nano itu rujuk kepada zarah. Apa itu zarah? Contoh atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen. Kamu boleh nampak ke tak? Tak boleh. Kecil gila. Tak boleh nak nampak. Tapi kamu tahu, air itu adalah H2O. Ada dua hidrogen, satu oksigen, atom gabung. Cantum sekali jadi air, H2O. Nano. Jadi, bioteknologi nano ni lebih kepada fungsi bagaimana kamu buatkan sesuatu
benda sekecil zarah untuk memberi manfaat kepada manusia. Dan tidak lupa juga bioinformasi. Ini best. Nanti ada masa je korang tunjuk. Okey, macam mana kita nak baca maklumat-maklumat setiap organisma. Kalau kamu reti baca ni, kira kamu hebat dah. Cikgu, saya tahu apa ACAATTG ni, ini adalah susunan nucleotide. Okey, nucleotide. Nukleotida betul. Kalau PN nukleotida, iaitu susunan DNA. Betul. Okey. Jadi bagaimana susunan itu memberi impak. Contohnya, kenapa ada orang yang dilahirkan dia ada kecacatan. Jadi susunan itu mungkin ada kesilapan, kita susun balik jadi betul. Jadi betul, dia sihat semula. Tapi ya ke? Sesenang macam itu ke? Kita perlu faham. Dan paling tidak, biomedik. Okey, contoh sekarang paling tidak kamu benda itu. Bagaimana dia memberi manfaat, jadikan ubat kepada manusia. Dan tidak lupa juga, biologi juga berkaitan benda hidup, botani, tumbuh-tumbuhan, kajian mengenai hidupan tumbuh-tumbuhan, mikrobiologi mengenai mikroorganisma, zoologi mengenai organisma, dan taksonomi macam mana kamu nak kumpulkan mereka, belajar mengumpulkan mereka. Kalau kita bagi anjing, manusia dan juga monyet. Diulang anjing, manusia dan monyet. Okey, kamu akan kumpulkan, biasa manusia sama dengan monyet. Kamu tak akan kumpulkan sendiri dengan anjing. Jadi ada benda yang serupa antara kita dengan monyet yang membuatkan anda kumpulkan sekali. Okey, kenapa? Tapi anjing kenapa kamu letak keluar? Jadi kita nak belajar macam mana nak kumpulkan ikut persamaan dan bezakan ikut perbezaan dia. Jadi itu yang 1.1.2 tadi. Kita sambung lagi untuk yang 1.1.3 di bawah tadi kata apa, kerjaya biologi. Okey, murid boleh menjana idea tentang perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia. Jadi antara dia paling tidak perubatan. Macam mana buat persenyawaan in vitro untuk pasangan yang mandul. Contohnya lelaki sperma dia kurang, dah ada hubungan dengan isteri 10 tahun, masih tidak boleh mengandungkan isteri. Jadi keluarkan sperma yang sikit daripada suami, masuk ke dalam isteri. Masukkan ke dalam badan isteri supaya dia boleh mempersenyawakan organ isteri. In vitro lah, atau buat perancangan keluarga, pembedahan plastik, terapi gen, macam-macam. Kita akan sebut semua benda ni. Farmasi, ubat, pembuatan vitamin, enzim dan hormon. Jadi dia kata belajar biologi ada kerja. Dan juga tidak juga penghasilan makanan. Cikgu, kalau makanan baik saya kerja pergi belajar kat MPV. MPV, dia macam mana kamu nak hasilkan kek tau. Kamu buatkan kek, kamu belajar buat kek, belajar buat roti. Betul, tak salah. Tapi biologi pergi lebih dalam, pergi lebih mendalam. Kenapa bahan kimia ini letak makanan itu jadi lebih sedap? Kamu nak faham. Jadi mereka pun letak dalam bahan kimia itu membuatkan makanan itu dalam kuantiti yang banyak. Jadi contohnya dalam bidang membuat keju, kicap dan tempe ketapai. Okey, itu untuk biologi. Dan tidak lupa juga pertanian, kita buat tanaman transgenik, hidroponik, aeroponik. Okey, secara kasar kita macam itu juga kita lalu. Dan tidak lupa murid boleh memberikan contoh kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi. Penting sekali lagi penting. Cikgu memang buang masa untuk bahagian ini pertama sebab cikgu nak perkenalkan. Salah faham pertama, cikgu belajar biologi ni tak ada kerja. Kawan saya belajar biologi lepas tu, ataupun abang saya belajar biologi lepas tu kerja kat bank. Itu dia memang salah. Okey, bukan kamu tak boleh cakap macam itu sebab benda ini adalah benda yang sangat subjektif. Jadi kerjaya dalam bidang biologi seperti yang kamu tengok pada skrin anda, antara dia bioteknologi, anda boleh jadi ahli bioteknologi, boleh jadi ahli teknologi makanan seperti yang cikgu cakap food tech. Kamu juga boleh jadi ahli sains forensik, tapi nak pergi jadi pegawai polis lah. Dan juga boleh menjadikan ahli pemakanan, nutritionist. Okey, macam mana makan dengan sihat. Cikgu, ahli pemakanan ini tak boleh cari duit. Murid-murid, tahu ke tak ahli pemakanan untuk contoh
Contoh paling tidak kamu tahu macam Tom Cruise. Tom Cruise kan, bintang antarabangsa. Mereka mesti ada ahli pemakanan masing-masing. Suruh mereka, kamu perlu makan macam ni supaya badan kamu boleh jadi berotot. Ya, Dwayne Johnson. Mereka mesti ikut nasihat ahli pemakanan untuk jaga badan mereka. Untuk Malaysia, mungkin kamu nampak dia, ini macam tak ada masa depan kan. Sebab kita tak sampai lagi tahap macam tu tau. Kalau kita berjaya jadi ahli pemakanan, paling tidak ahli pemakanan untuk pasukan bola sepak. Kamu tak boleh makan nasi lemak. Kamu perlu makan ini. Ini adalah makanan yang saya rekakan. Macam mana makan supaya ahli bola sepak Malaysia ini boleh makan, lepas itu lari laju daripada orang lain. Ahli pemakanan. Jadi mereka perlu ikut, mereka akan sign kontrak. Kalau mereka tak ikut, kamu tak ada masalah, mereka akan didenda duit. Okey? Jadi apa lagi? Kejuruteraan persekitaran, environmental engineering. Kamu akan belajar macam mana menjadi environment engineer. Ini biasanya kerja kat Jepun. Jepun pun seorang yang membuang sampah. Cikgu ulang, makcik cleaner, kamu panggil makcik cleaner ke ataupun pakcik cleaner itu, mereka pun panggil mereka sebagai engineer, engineer hygiene. Maksud dia jurutera kebersihan. Memang mereka dipandang tinggi. Hanya Malaysia saja yang tapi kat itu negara luar, Jepun, mereka punya persekitaran nampak lebih dijaga. Bidang kesihatan, dia tak cakap doktor saja, kita nama juru radiografi. X-ray, tengok bentuk. Juru pulih pekerjaan. Apa itu juru pulih? Fisiologis. Contoh, kamu dilanggar kereta, tangan patah. Okey, doktor dah sambungkan tulang balik. Tapi, jari tak boleh nak gerak. Jadi kamu perlu buat juru pulih lah supaya pulihkan kegunaan jari itu. Ahli farmasi, doktor gigi dan ahli sains bioperubatan. Dan paling orang pandang rendah, tapi sebenarnya paling banyak kerja di Malaysia ialah pertanian dan perhutanan. Antara dia pengurus estate, ahli botani, pegawai perikanan, dan doktor veteriner. Cikgu, perikanan pun ada ke? Murid-murid, jangan fikir nelayan sahaja. Kalau kamu diberi duit 1 juta, daripada kamu percaya YouTube ataupun online, labur pada Bitcoin 1 juta, 2 minggu lagi anda jadi 2 juta. Perlu faham, benda duit itu dia tak akan sendiri gandakan. 钱是不会自己乘2、乘3、乘4的. Perlu ada satu logik di situ. Contoh, kalau kamu ada RM1, kamu buatkan RM1 itu jadi roti canai. Kamu jualkan RM1 punya kos, boleh buat 3 keping roti canai, kamu jual 3 keping roti canai jadi RM3. RM1 ada tepung semua, kamu jualkan jadi RM3. RM1 jadi RM3. Kamu untung RM2. Konsep macam tu. Seperti yang cikgu cakap, kamu 1 juta. Kalau cikgu bagi kamu 1 juta, selain daripada apa yang kamu dengar tadi, itu Bitcoin semua itu, macam mana kamu nak cari duit 1 juta jadi banyak? Antara dia, kalau untuk Malaysia, tak menternak ikan ke ataupun udang galah, longsia, kuih-kuih dia, sultan, ikan sultan contohnya. Kamu perlu ada tempat untuk letakkan air, galikan, letakkan air, letakkan telur ikan ke, biar dia menetas, lepas itu kamu bela. Jadi ikan itulah makan apa? Supaya dia boleh jadi besar. Perlu ada kefahaman biologi. Bukan suruh, mak Indon ke, mak Bangla ke datang buat. Mereka perlu arahan daripada kamu. Jadi pegawai perikanan ini ada asas biologi ni untuk menternak ikan supaya ikan jadi banyak. Kalau kamu tak nak jadi pegawai perikanan di kaki tangan di tempat jabatan kerajaan, kamu keluar menternak ikan. 在外面去培植鱼，养殖鱼。Okey? Jadi kalau kamu buat macam tu, dapat cari duit lah. Jadi sekarang, boleh tak cikgu tanya secara rawak lah? Okey? Anda faham ke tak apa yang cikgu sebut sekarang? Kalau faham, tolong angkat tangan. Itu yang cikgu nak tahu dulu. Kalau anda faham, tolong angkat tangan. Apa itu biologi? Tolong angkat tangan cikgu. Kalau tak faham, jangan angkat tangan. Jangan layan cikgu. Tapi yang penting faham, angkat tangan.
Danish, Nur Alia, faham ke tak? Nur Alia, Najwa. Nur Alia, Najwa buat apa tu? Nur Alia, Najwa, are you there? Tak faham? Nur Alia, Najwa tak faham? Ni dah hilang ni. Okey, terima kasih yang angkat tangan semua. Terima kasih sangat. Jadi harap apa yang cikgu telah sebutkan ini memberikan sedikit supaya anda faham masa depan kalau kamu fikir nak tengok account saja, jadi clerk ke, jadi accountant ke, jadi lawyer, benda itu orang dah ramai pegang dah jawatan itu. Okey, dah belajar. Jadi apa lagi bidang yang kamu boleh ceburi? Cikgu risau tau. Risau. Sebab kalau kamu anak cikgu pun cikgu risau. Macam mana, apa lagi kerja kamu boleh buat masa dekat-dekat ni. Semua kerja macam telah diambil orang. Apa-apa lagi, semua kerja macam boleh diambil alih oleh robot. Lagi teruk. Cikgu saya nak jadi barista. Barista dibuat kopi. Tahu ke tak ramai orang buat kopi kat luar sekarang? Okey, tepi jalan pun ada barista. McD ada barista, Starbucks pun barista. Kamu ada duit pun akan pergi Starbucks kan? Mana akan pergi layan kat tepi jalan. Okey, jadi itu konsep. Kalau belum faham, kepentingan belajar ada untuk kerjaya masa depan yang kamu pun tak tahu. Kamu pun tak tahu. Jadi cikgu sambung untuk slide yang kedua. Okey, jadi cikgu, tadi itu perlu buat nota ke tidak? Kalau kamu nak buat nota, buku teks ada. Tolong buat bidang biologi dan juga kerja biologi. Itu kalau kamu nak. Tetapi paling cikgu wajibkan, maksudnya lepas cuti cikgu nak tengok dalam buku kamu, ialah praktis formati satu persatu, jawab semua soalan ini. Jawab soalan ini. Ini macam buat nota juga sebenarnya, lagi straight to the point. Apakah masa biologi? Atau menamakan 5 kerjaya yang berkait dengan bidang biologi. Kalau kamu asyik cakap doktor ke, jururawat, cikgu tak tahu nak cakap apa lah. Cikgu tak tahu nak cakap apa dah. Memang boring lah nak cakap. Okey, sebab realiti dia 100 orang belajar biologi pun tak semestinya seorang pun yang jadi doktor. Mungkin 100 tu semua pergi kerja lain. Okey, kenapa bidang insurans suka orang biologi? Cikgu, kawan ataupun abang saya belajar biologi, lepas tu pergi jual insurans. Sebab dia lebih tahu apa yang dia nak ceritakan. Apa itu kesihatan. Kenapa insurans sekarang sebut pasal kesihatan? Perlu buat senang, baru boleh tak pampas benda ni. Jadi kamu boleh cakap. Kalau tidak, kamu nak cakap apa? Kamu ada point, kamu boleh cakap. Jadi, pergi yang kedua. Keselamatan dan peraturan di dalam makmah biologi. Okey, kita ada dalam lagi 17 minit. Harap cikgu sempat habis 1.2 ni. Ingat dah sampai 1.3 sebenarnya. Okey, jadi sambung. Murid-murid menjelaskan peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Cikgu ini tak tanya dalam SPM ni. Baru je tanya. Baru je tanya. Jadi sila ambil serius, objektif khususnya. Jadi apakah peralatan perlindungan diri? Antara topeng muka untuk melindungi muka. Okey, face shield sarung tangan makmah, glove melindungi tangan. Kasut makmah, dalam makmah seharusnya tidak boleh pakai slipper. Kasut untuk melindungi kulit, kaki. Goggle, mata. Bila pasal kat makmah siapa yang pakai cermin mata sangat untung. Bayangkan kamu tuangkan asid tiba-tiba terpercik. Sekurang-kurangnya kamu ada cermin mata. Jadi cikgu, kenapa sekolah kita tak pakai goggle ni semua? Murid-murid, benda ini personal tau. Kalau kamu nak kat sekolah international, murid wajib beli sendiri. Satu set ini RM100 lebih. Beli baju uniform, unit beruniform pun tak nak beli. Contohnya pengakap ke, PBSM ke, cikgu mahal lah, taekwondo pun mahal lah. Tengok itu pun mahal. Apa-apa lagi, lab coat semua ini. Okey, baju makmah, lab coat melindungi baju dan kulit. Okey, ini ada asas yang kamu perlu tahu. Okey, di dalam makmah juga kita ada stesen pancuran kecemasan untuk membilas dan mencuci bahagian kepala dan anggota badan. Dulu di makmah kimia ada. Okey, dia macam tempat mandi, dia ruang kecil dia, tapi dia tak ada bukan bilik, dia memang tempat terbuka. Kena saja bahan kimia, teruslah pergi buka air, basuhkan. Dulu ada tapi dah tutup sebab takut budak main. Okey, makmah 1 pun ada kat Asia cikgu. Stesen pencuci mata, untuk cuci mata atau bilas mata dari percikan bahan kimia. Cikgu, ada sinki lah, sinki lain.
Ini air dia keluar ke atas, singki air ke bawah. Kau perlu guna tangan. Ini air terus pergi ke mata. Okey, kabinet keselamatan biologi melindungi persekitaran daripada patogen. Okey. Ya, kalau untuk biologi, untuk benda yang melibatkan bakteria yang boleh terbang ataupun ulat yang ada spora, kamu perlu buat di dalam kabinet yang khas. Tangan masuk ke dalam, buat ke dalam. Supaya benda itu tak tercemar. Okey, kita juga ada kabinet aliran lamina, menyediakan kawasan kerja yang steril. Juga apa beza dia? Nanti cuba tengok dalam buku teks ada dia sebut, okey, perlu bezakan ya kabinet. Kabinet maksudnya almari lah, almari ruang kosong tapi untuk anda buat eksperimen. Untuk biologi, sekali kabinet keselamatan biologi dan kabinet aliran lamina. Lamina itu, tempat itu adalah tempat yang bersih. Okey, sentiasa disterilkan. Kabel asap memberi perlindungan daripada asap toksik, uap dan debu. Mamal kimia ada di belakang sekali itu. Kamu tengok kat sekolah nanti, kabel asap. Supaya apabila anda buat ada benda gas keluar, cikgu guna pointer sikit. Okey, kalau ada gas keluar, gas ini akan disedut dan ditarik keluar. Maksudnya dia tak akan keluar daripada ruang itu, kamu hidup tak. Dia akan tarik keluar daripada makmal, naik ke udara. Jadi kamu tak akan dapat keracunan gas lah. Murid boleh mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Ini penting tak? Apa yang boleh buang ke dalam sinki? Mau biologi. Cikgu, semua boleh buang dalam sinki. Tidak. Kalau anda buat eksperimen untuk bawang dan juga sel pipi, boleh ke kamu buang bawang ke dalam sinki? Tak boleh kan? Sumbat. Cikgu, ada sel pipi tu nak buang kat mana? Buang. Sel pipi boleh lagi. Tapi sel-sel lain macam mana? Jadi, bahan yang mempunyai nilai pH antara 9 ke 5. Tak sangat asid tapi asid. Tak sangat alkali tapi alkali. Boleh buang. Okey, 5 ke 9. Okey, sangat asid tak boleh, rosakkan sinki. Sangat alkali dia akan rosakkan. Ataupun cecair dan larutan yang kepekatan rendah dan tidak bahaya, maka kamu buang. Okey. Murid boleh mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Antara dia sisa pepejal. Macam bawang. Cikgu, saya tahu. Murid-murid yang saya hormati sekalian, 10 tahun cikgu mengajar biologi. Ada juga mereka yang buangkan, apa panggil itu, sepih-sepih bawang ke dalam sinki. Buat-buat tak tahu. Mereka tak tahu apa maksud sumbat. Ataupun mereka fikir ada pembantu makmal yang akan tolong kutipkan, korekkan tempat sinki itu. Tidak ya. Tolong fikirkan untuk orang ya. Apa-apa lagi kaca dan juga getah. Bahan yang mempunyai nilai pH yang kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Sangat-sangat alkali, sangat-sangat asid. Tidak boleh buang sebab dia akan rosak sinki tu. Okey, tempat sambung sinki ke bawah, semua rosak. Rosak, nanti bocor, keluar air. Tidak lupa juga pelarut organik, macam thinner, bukan thinner, itu pelarut tak organik. Organik, pelarut organik, maksudnya macam ethanol semua. Memang tak boleh. Kamu tuang saja dia akan rosakkan sinki. Bahan kimia seperti asid ke semua ini, hidrogen peroksida pun tak boleh rosakkan sinki. Apa-apa lagi bahan toksik, sebab cecair yang masuk ke dalam sinki akan keluar, longkang. Kamu sendiri tengok nanti kat sekolah, dia akan keluar. Okey, jadi kalau keluar ke longkang, benda toksik itu, bahan binatang, haiwan-haiwan kecil lalu makan, minum ke, boleh menyebabkan kematian. Dan logam berat seperti mercury tidak boleh buang ke dalam sinki. Okey, tidak juga bahan sisa organik seperti mikroorganisma dan bangkai, bahan buangan radioaktif. Bahan meruap pun tak boleh sebab kamu tuang saja dia jadi gas keluar. Dan juga bahan reaktif dia akan terbakar. Ini biasa kat kimia lah, bio jarang. Bio jarang ada bahan reaktif jarang. Dan juga sekarang kita nak belajar 1.2.4 kaedah mengurus bahan sisa biologi. Jadi macam mana kita nak buangkan bahan yang kita nak buang yang ada benda-benda sel-sel hidup ini, sisa biologi ini. Jadi ini ada dalam buku Kalau anda tengok kat sini kata silap cikgu dia tak bagi sangat sebab benda ini tak nampak serius tau. Tapi dia akan serius. Jadi serius.
Antara dia, contoh kalau anda tengok buku teks, muka surat ke-8. Kategori A, sisa yang tajam. Kategori B, sisa yang tak tajam. Kategori C, bangkai haiwan. Dan kategori D, cecair. Macam mana kamu nak buangkan mereka? Ataupun dispose. Buangkan mereka macam mana? Cikgu, buang kat tong sampah lah. Buang kat tong sampah, murid-murid. Pernah fikir ke tak sisa tajam? Macam picagari. Suntik tu, you buang kat tong sampah. Pakcik cleaner datang, nak ambil sampah, aduh, kena. Apa-apa lagi picagari itu dah dicemari. Ada benda-benda kotor. Cucuk, makcik cleaner pula tak basuh. Balik, tiba-tiba tempat itu jadi nanah, dia demam. Itulah pasal anda perlu ada common sense. Cikgu, benda ini ada dalam biologi ke? Kenapa dia letak dalam bab 1 ni? Jawapan dia sebab murid-murid yang belajar sains, biokimia, fizik ini didapati masuk ke universiti, otak tak ada common sense. Otak tak ada common sense. Cikgu, buang kat mana? Tong sampah. Buang kat mana? Tong sampah. Tolong ambil serius benda ni. Jangan kata semua tong sampah. Ada cara dia nak buang. Okey? Ada cara dia. Okey? Paling tidak bangkai haiwan. Cikgu buang kat mana? Bangkai haiwan tak boleh buang dalam tong sampah. Dia kalau pergi ke tong sampah, dia mungkin menyebabkan pencemaran besar. Biasanya kalau kat sekolah pun kita tanam dalam tanah. Kalau tidak, kamu perlu bungkus rapi, sejuk beku dia. Baru boleh buang. Cara dia. Kalau dia jadi busuk macam-macam lah. Kamu boleh tengok. Kalau kamu tengok muka surah 8 ni, ada beg plastik bahaya ni. Nampak macam biasa dengar, nampak kan? Inilah yang biasanya kamu jumpa di dalam RTK test kit. RTK test kit untuk ailio tu. Sebab benda yang kamu sentuh ailio kamu tu, kan ada ailio kamu. Kalau ailio kamu ada virus COVID, letak dalam tong sampah, siapa yang kendalikan sampah kamu, dia akan jangkit COVID. Jadi perlu buang ke dalam plastik khas ini. Jadi plastik khas ini nanti ditanam, masa lama COVID itu mati. Contohlah. Okey, bekas sisa tajam. Tong bahaya-bahaya. Ini merupakan benda yang memang ada kotoran seperti darah dia. Autoclave ini dia macam oven dan campur dengan mesin pencuci pengering. Tapi dia bukan untuk mencuci baju. Dia untuk panaskan pisau ke ataupun alat-alat eksperimen supaya hilangkan sel-sel ataupun bakteria yang ada di atas pisau ataupun bahan eksperimen tersebut. Dia macam oven nak panaskan, tapi bukan panaskan baju bukan mesin pengering Dia panaskan khususnya alat-alat eksperimen yang digunakan. Okey? Jadi dia nak minta kau baca, kita ikut. Mana kita dah sambung sekarang. Okey? Boleh memeliharkan kaedah mengurus bahan sisa biologi. Tadi dah nampak ada kategori ABCD, perlu tahu. Okey, dan 1.25 mengenai langkah-langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Okey, tidak lupa juga murid boleh merumuskan amalan-amalan dalam makmal biologi. Ini memang dia nak counterkan supaya anda baca dalam buku teks anda. Okey. Jadi cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ni. Yang penting anda nampak dalam biologi ni dia ada bahagian yang hasil untuk anda faham. Tetapi cikgu tak naklah kata benda ini tak penting. Maksudnya tak perlu baca. Paling tidak pun anda perlu buat kategori sisa biologi ni. Sisa biologi ni. Perlu tahu. Maksudnya jangan kata sampah. Sampah itu ada kategori apa? A, B, C ke D. Perlu tahu. Okey? Perlu tahu. Dan cikgu nak perkenalkan perkataan nya kontaminasi. Nya kontaminasi. Kontaminasi ini daripada perkataan English contaminate, tercemar. Nya, hilangkan tercemar. Kenapa perlu tahu perkataan ini? Sebab ada barang yang anda basuh dengan sabun, nampak bersih. Tapi atas dia masih ada bakteria, masih ada kulat. Jadi kita cara paling betul adalah hantar dia pada autoclave. Cikgu sekolah kita ada ke? Ada autoclave. Kecil lah. Hantar ke dalam, macam oven, panaskan, hilanglah sel-sel ke bakteria. Hilang. Matilah bakteria-bakteria tersebut. Okey, perlu tahu. Okey? Soalan.
Ada soalan ke tak untuk bahagian ini? Murid-murid, ada soalan ke tak? Ada soalan ke tak? Ya, ada soalan ke tidak? Kalau tak ada, kerja kamu selepas ini adalah sampai pukul 10 sebenarnya. Ya, siapa dia tu? Bagus responnya dia 10. Kerja kamu lepas ni adalah keluarkan buku tulis. Bagus, Mirah Nashishin, betul. Nashihin. Jadi perlu buat jangan kata lewat ke semua sebab kita ini kelas pertama kita perkenalkan diri. Dan paling penting sekarang lepas ni tolong isikan. Okey, isikan borang kehadiran ini. Cikgu bagi link. Nanti cikgu juga akan uploadkan apa yang cikgu sebut dalam sekarang, video untuk rakaman hari ini ke dalam YouTube, nanti share dalam group supaya anda boleh ikut. Jadi kalau tak ada masalah, cikgu nak tamatkan kelas malam ini. Jadi cikgu minta maaf pagi tadi tak boleh nak buatkan kelas disebabkan cikgu terlibat dalam meeting dari pukul 8 sampai pukul 5. Okey, pukul 8 hingga pukul 5. Pukul 8 pun malam cikgu pun sambung dengan kamu semua. Jadi harap semua anda boleh faham, dan kalau ada soalan jangan malu nak tanya dalam grup cikgu akan jawab. Kalau PM mungkin cikgu terlepas sebab ramai cikgu tak sempat nak jawab. Kalau dalam grup cikgu sempat nak jawab baca dan jawab. Okey? Danish boleh ikut Danish? Kalau faham angkat tangan Danish. Danish? Muhammad Danish. Okey, bagus. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Jadi cikgu pun tak nampak masa. Terima kasih semua. Kita akan jumpa